Hai guys, selamat kembali ke Gubi Gubigo. Anda bersama saya Ekram. Di Gubi Gubigo, saya suka untuk berkongsikan pasal sejarah. Tidak kiralah sejarah pelik, seram, ganjil dan misteri. Hari ini pula kita akan melihat antara insiden-insiden yang hampir mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Contohnya pada tahun 1960-an dahulu, Amerika mendirikan pangkalan peluru berpandu mereka berdekatan dengan Rusia untuk mengugut Rusia. Rusia tidak berdiam diri, mereka mendirikan pangkalan peluru berpandu mereka di Cuba, dekat dengan Amerika. Ketegangan di antara dua negara ini hampir mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Itu dulu. Kalau sekarang kita tengok di Laut Cina Selatan, di mana China membuli negara-negara sekeliling, membuatkan negara-negara sekeliling ini termasuklah Malaysia bersiap sedia kalau apa-apa terjadi. Itulah insiden-insiden yang akan kita lihat pada hari ini. Ini adalah 5 insiden yang hampir mencetuskan Perang Dunia Ketiga. 5. Krisis peluru berpandu Cuba. 1962. Hanya 17 tahun selepas Perang Dunia Kedua berakhir. Walaupun perang telah tamat, tetapi senjata masih lagi dipegang erat sebab tiada siapa yang tahu bila perang seterusnya akan terjadi. Di waktu ini, negara-negara besar berada di puncak Perang Dingin. Masing-masing cuba untuk menakut-nakutkan negara pihak musuh dengan kekuatan ketenteraan mereka. Amerika mula memperalatkan negara-negara proksi mereka dengan meletakkan senjata roket mereka di sana supaya lebih dekat dengan Rusia. Mereka meletakkan peluru balistik mereka di dua negara Eropah, iaitu Itali dan Turki. Kononnya untuk menakut-nakutkan Rusia. Rusia pula tidak akan duduk diam. Mereka membina fasiliti dan membawa masuk peluru balistik mereka sendiri untuk diletakkan di Cuba. Yang pada waktu itu, Presiden Cuba adalah Fidel Castro. Dia menerima dengan tangan terbuka tawaran Rusia sebab itu akan menguatkan lagi sistem ketenteraan Cuba. Disebabkan Cuba dekat dengan Amerika, waktu ni Amerika pula yang mula gelisah sebab teknik mereka dibalas oleh Rusia. Ketegangan di antara dua kuasa besar ini semakin teruk. Perang Dingin boleh bertukar menjadi perang nuklear dan Perang Dunia Ketiga pada bila-bila masa sahaja. Semua dalam keadaan bersiap sedia, tentera dan juga rakyat. Presiden Amerika pada waktu itu John F. Kennedy kemudian menubuhkan satu kumpulan yang dikenali sebagai XCOM untuk membincangkan penyelesaian kepada isu ini. Ada satu tahap, XCOM mencadangkan yang mereka patut menyerang fasiliti peluru balistik Rusia di Cuba, diikuti dengan penaklukan Cuba. Cadangan telah diberikan, hanya tinggal Presiden Kennedy lagi untuk meluluskan ataupun tidak. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyerang Cuba, cuba untuk berunding dengan Rusia untuk mengelakkan peperangan tidak diingini berlaku. Melalui perbincangan ini, Amerika dan Rusia bersetuju untuk membubarkan fasiliti dan senjata mereka di negara-negara proksi. Insiden ini yang akan membentuk hubungan di antara Rusia dan Amerika bila beberapa siri perjanjian kemudian diperkenalkan untuk mengelak dua negara ini daripada terus mengancam sesama sendiri. Ini dikenali sebagai Moscow-Washington Hotline. 4. Sistem penggerak Amerika yang gagal, NORAD 1979. Ini pula melibatkan false alarm ataupun amaran yang salah penggerak peluru berpandu milik Amerika Syarikat. Mereka memiliki teknologi yang dikenali sebagai North American Aerospace Defense Command ataupun singkatannya NORAD. Sekitar tahun 1979, radar NORAD mengesan peluru berpandu yang dilancarkan dari Rusia. Dikejutkan dengan amaran ini. We have a launch detection. We have a Soviet launch detection. BMUs confirmed a massive attack. That's a warning, no malfunction. Confidence is high. I repeat, confidence is high. Cobra Data is the selection. Mereka melancarkan 10 buah kapal terbang yang dikenali sebagai Doomsday Plan untuk menghancurkan peluru ini sebelum sampai ke Amerika. Namun begitu, kapal-kapal ini tidak menemui sebarang peluru nuklear di udara. Bila siasatan dilakukan, amaran ini
disebabkan oleh kesalahan teknikal sistem di mana mereka secara tidak senaja memuat naik data simulasi yang digunakan untuk latihan kalau ada nuklear yang menghala ke arah Amerika. Insiden ini tersebar dengan luas di kalangan negara-negara. Ia menjadi satu insiden yang sangat terkenal sehingga kan Perdana Menteri Rusia pada waktu itu menulis surat kepada Presiden Amerika Jimmy Carter supaya mereka lebih berhati-hati. Apa tidaknya, false alarm sistem NORAD ini bukan berlaku sekali, tetapi ia berlaku beberapa kali lagi di tahun-tahun berikutnya. Kalau mereka terburu-buru semasa menerima amaran awal dan menyerang Rusia, ini pasti akan mencetuskan perang. 3. Kisah Stanislav Petrov 1983. Stanislav Petrov adalah seorang Lieutenant Colonel di dalam pasukan pertahanan udara Rusia. Stanislav berkhidmat dari tahun 1972 sehinggalah tahun 1984. Pada 26 September 1983, semasa dia sedang bertugas, dia dikejutkan dengan sistem penggerak amaran yang mengesan ada 5 peluru berpandu yang datang dari Amerika Syarikat. Stanislav sepatutnya melaporkan ini kepada pihak atasan sebelum mereka membalas semula dengan serangan nuklear juga. Pada awalnya, sistem ini mengesan ada 1 peluru berpandu yang menuju ke arah mereka. Skrin komputer bertukar menjadi merah dan terpapar perkataan launch. Tapi seminit selepas itu, penggerak ini tiba-tiba mati. Beberapa minit kemudian, ia berbunyi sekali lagi memberikan amaran yang ada lagi peluru berpandu yang menuju ke arah Rusia. Selang beberapa minit selepas itu, sistem penggerak ini berbunyi lagi, menandakan ada 3 lagi peluru berpandu yang menuju ke arah mereka. Namun begitu, Stanislav mengambil keputusan untuk mengisytiharkan ini sebagai satu amaran yang salah akibat dari kerosakan sistem penggerak mereka. Kenapa? Sebab dia sebenarnya meragui sistem penggerak yang mereka gunakan sebab ia masih lagi baru. Sebab yang kedua pula, kalaupun berlaku serangan nuklear dari Amerika, tidaklah peluru berpandu ini dihantar satu persatu. Ia mesti akan dilancarkan dengan banyak untuk mengelakkan Soviet Union melancarkan roket mereka membalas serangan. Setelah 23 minit berlalu, tiada apa yang terjadi. Tiada serangan roket dari mana-mana. Bayangkan kalau Stanislav panik dan terburu-buru mengesahkan amaran tersebut sebagai benar, mesti Rusia akan melancarkan peluru berpandu mereka juga. Amerika pun tidak akan berdiam diri dan akan membalas dengan nuklear mereka. Kalau ini terjadi, maka tercetuslah Perang Dunia Ketiga, hanya disebabkan oleh false alarm. 2. Operasi Able Archer 1983. Pada tahun 1983, satu latihan perang yang disalaherti sikit lagi menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Ini adalah rutin tentera yang dijalankan negara-negara NATO diketuai oleh Amerika Syarikat dikenali sebagai Operasi Able Archer. Pada era ini, banyak kabar angin yang memburukkan lagi ketegangan di antara negara-negara. Contohnya, ura-ura Operasi Ryan, Rusia yang kononnya akan melancarkan nuklear ke arah Amerika. Amerika pula ada merancang Operasi DEFCON 1 untuk menyerang Rusia dengan nuklear. Jadi negara masing-masing memastikan pasukan tentera mereka bersedia untuk berperang pada bila-bila masa sahaja. Dengan itu, Operasi Able Archer dijalankan sebagai rutin tentera. Bila mendengar operasi ini dijalankan, Rusia mengambil ini sebagai satu amaran peperangan. Mereka menyiapkan tentera mereka, menggerakkan tentera di sekitar timur Jerman dan Poland. Nuklear-nuklear Rusia disiapkan dalam keadaan bersiap sedia untuk dilancarkan. Operasi ini mendapat kritikan dan kecaman. 5 hari selepas itu, ia diberhentikan bila Jeneral Amerika Leonard Peretz dinasihatkan untuk memberhentikan operasi dan mengikut perjanjian Warsaw Pact untuk tidak memprovok mana-mana negara. Ramai pakar yang berpendapat ini adalah insiden yang hampir mencetuskan Perang Dunia Ketiga. 1. Ketegangan di Laut Cina Selatan 2016 sehingga hari ini. Penggubaran kod tata laku COC adalah cara terbaik untuk menangani persaingan tuntutan terhadap wilayah di perairan Laut Cina Selatan. Penganalisis strategi dan hubungan antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madhya Ravichandran Murthy berkata negara-negara yang mempunyai tuntutan di kawasan berkenaan termasuklah Malaysia perlu bersepakat untuk menyelesaikan isu terbabit secara aman tanpa menggunakan ketenteraan.
Kalau tadi kita lihat kisah-kisah ketegangan di antara Amerika dan Rusia, ini pula kita lihat insiden yang menyebabkan ketegangan di antara China dan negara-negara lain. Dengan ekonomi dan ketenteraan mereka antara yang terkuat di dunia, memberikan mereka tanggapan yang mereka boleh membuli negara-negara lain yang jauh lebih kecil. Semuanya bermula pada tahun 2016 bila China secara senyap mengawal laluan di Laut Cina Selatan dengan membina pulau. Ya, mereka membina pulau buatan untuk menempatkan pangkalan tentera mereka di sana. Antaranya ialah Pulau Fiery yang mempunyai laluan kapal terbang, sistem radar dan juga peluru-peluru berpandu. Sejak dari tahun 2016 ke atas, banyak pulau-pulau buatan yang dibuat tanpa persetujuan negara sekeliling. Dari tahun ke tahun, China mendapat kritikan dan kecaman. Tapi, semakin banyak kecaman, semakin agresif China mahu mengawal kawasan Laut Cina Selatan. Antara negara yang terkesan ialah negara berhampiran termasuklah Malaysia, Filipina dan Vietnam. Selain dari mendirikan pangkalan tentera, antara tujuan utama China juga ialah untuk mengaut keuntungan hasil maritim di sekitar sana. Dengan mengisytiharkan yang kawasan lautan itu milik mereka, China juga boleh mengawal pergerakan keluar dan masuk negara-negara yang lain, seperti mengenakan teks ataupun sebagainya. Namun begitu, negara-negara lain tidak bersetuju dengan tindakan China ni, termasuklah musuh ketat mereka iaitu Amerika Syarikat. Ketegangan ini semakin memuncak pada bulan April 2021 bila dilaporkan yang kapal laut pembawa kapal terbang ataupun aircraft carrier Amerika dan aircraft carrier China berlayar sebelah menyebelah. Mengikut kenyataan rasmi dari Amerika, kehadiran mereka di sana kononnya ialah rutin ketenteraan yang biasa di mana Amerika, Malaysia, Jepun, Korea Selatan dan India akan berada di situ untuk rutin ketenteraan. Tapi kita boleh baca yang ini hanyalah cara halus untuk memberikan amaran kepada China. Ramai pakar yang berpendapat provokasi secara terus oleh China ini lambat laun akan membuatkan negara-negara sekeliling marah dan berkemungkinan akan ada konfrontasi tentera di Laut Cina Selatan. Menjadi lebih teruk lagi akan mencetuskan pertempuran dan peperangan. Hari ini, isu ini masih lagi hangat tanpa ada jalan penyelesaian. Apa yang kita boleh buat? Cuma tunggu dan lihat. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara insiden-insiden ini, mana satu yang anda rasa paling menarik? Bagi saya tertarik dengan insiden pertama sebab banyak lagi yang kita boleh cakap pasal benda ni. Banyak lagi yang kita boleh rungkaikan pasal benda ni. Kenapa China sangat agresif untuk mengawal kawasan Laut Cina Selatan? Yalah, kita tahulah di dalam peta ada tertulis China di sana, negara China. Tapi itu bukan bermaksud lautan tu diorang punya. Dan sekarang kita hanya boleh tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di sana. Mungkin juga ini akan mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Itu sahaja daripada saya pada hari ini, perkongsian yang menarik dan bermanfaat. Pastikan anda subscribe. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda like video ni. Kalau anda rasa suka, kongsi dengan kawan-kawan kita di luar sana. Tekan butang notification untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apa-apa pun akan lebih banyak lagi maklumat-maklumat menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Jadi saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.